Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kan kita berkumpul lagi pada malam ini. Seperti biasa, minggu ke-2 dan minggu ke-4, walaupun Ramadan pun kita start buat kelas juga. Lepas tadi Qiyam, Ustaz Faiz jadi imam. Okay. Dia naik motor pun letih sebenarnya. Dia dahaga. Jadi kita insyaAllah akan sambung fiqh muyassar kita. Dan Alhamdulillah kali terakhir kita bincangkan dulu, kita dah habiskan berkenaan dengan Jumaat, tentang kitab Jumaat, tentang solat Jumaat, dan kita habiskan Alhamdulillah. Okay. Berapa ramai dah start pergi masjid pakai baju elok sikit? Yalah, macam mana? Saya tak apa, saya ini uniform saya. Pergi hari keluar macam ni lah. Kalau bukan hari apa, keluar keluarga, ni baju saya. Jadi saya memang sentiasa pakai baju yang proper lah. Baik. Okay, Alhamdulillah. Jadi hari ni kita akan sambung insya-Allah tajuk kita. Dia kata Al-Babul Hadi Ashar, bab yang ke-11. Bab yang ke-11 fi salatil khauf, tentang salat khauf. Tentang salat khauf. Salat ini ketika ketakutan. Sering dikaitkan dengan peperangan. Tapi kita akan maksud faham kat sini sebenarnya apa-apa benda yang mengancam nyawa kita, membolehkan kita solat seperti ini, seperti yang kita akan bincangkan. Okay? Dia kata hadha huwal udhru thalithu min a'dharil ladzi takhtalifu biha as-salatu fi hay'atiha aw adadiha. Okay? Dia kata ini adalah keuzuran atau alasan yang ketiga dari keuzuran-keuzuran atau alasan-alasan yang berbeza dengannya solat, pada caranya ataupun pada bilangannya. Setelah itu kita bincang tentang solat ahli a'dzar, orang musafir, kita ada potong bilangan. Lepas tu kita bincang berkenaan orang yang sakit, berkenaan cara pelaksanaan solat yang berbeza, dalam keadaan tidak berdiri, mungkin duduk, mungkin baring, bahkan dengan isyarat sahaja. So basically benda-benda ni memang kita kata apa yang menyebabkan solat yang biasa kita laksanakan akan bertukar caranya atau bilangannya berdasar kepada perkara-perkara yang masalah yang datang. Inilah yang aplikasi yang dibuat oleh para ulama ketika arahan untuk solat berjarak ataupun ketika solat ketika musim COVID-19 ni tinggi atau kematian dia tinggi. Kalau kena COVID saja tak mati tak apa, tak ada masalah. Tapi oleh kerana dia membawa kepada kematian dan bahkan kecacatan kekal, kerana itulah penjarakan dan sebagainya timbul. So sebab tu kalau orang yang belajar Islam dengan betul, dia akan faham bahawa dia kata ini tak ikut sunnah. Memanglah ikut Nabi, zaman Nabi benda berkenaan tak dilakukan, pasal tak berlaku. Tapi Nabi dah pesan berkenaan menjarakkan diri atau mengasingkan diri. Hatta Nabi SAW suruh kita tinggal dalam rumah. Cuma perbahasan dia, adakah sekiranya ada peluang untuk berjemaah, patut kita berjemaah ke ataupun kita tak usah berjemaah? Itu soalan dia. Soalan dia, adakah kita berjemaah dengan cara yang kurang sempurna, lebih baik, ataupun tak usah berjemaah langsung? Setengah-setengah orang dia kata tak usah jemaah langsung, lagi baik daripada kita buat jemaah tapi dalam keadaan tidak sempurna. Jadi para ulama nyatakan daripada tak dilaksanakan jemaah langsung, baik buat jemaah tapi kurang sempurna atau bilangan tak cukup. Hatta di Malaysia pun last kali boleh je solat Jumaat kurang daripada 40 orang. Sebab dalam konteks dia, kaedah fikih dia adalah ad-darurat tubihul mahdhurat. Perkara-perkara yang mendesak membolehkan perkara yang terlarang. Itu asas kenapa. Cuma orang yang tak belajar agama dengan betul, dia kata inilah kaedah-kaedah fiqh, kaedah-kaedah ni menyebabkan kita langgar sunnah. Padahal sebenarnya kaedah ni diperolehi daripada sunnah. Diperolehi daripada
Sunnah, itu asas dia. Okay? Sebab tu kita tahu masa solat khauf ni, antara yang Allah Ta'ala sendiri ceritakan, beritahu kita dalam Quran, perbezaan cara pelaksanaan solat, atau macam kita kata bilangan pada tajuk musafir tu, ada kita panggil apa, bilangan dan juga rupa berbeza. Okay, so kat sini kita akan bincangkan tajuk solat khauf. Tapi saya kelakar juga, saya tengok apa, lepas benar sekali dia bahaskan tajuk ni. Dia kata dalam Quran ada ayat solat berjalan, solat menunggang. Hampa tak tahu. Ni okey sebab pasal jahil. Dia tak tahu sebenarnya solat yang ni adalah ketika perang. Ketika peperangan jadi dah macam tu. Bukan maksud bila awak, mana selain solat yang awak solat ni ada solat lain. Yang boleh dalam keadaan berjalan, boleh keadaan menunggang. Solat daimun, geng makrifat kata. Solat orang yang berterusan solat, tak berhenti-berhenti. Alladzina hum fi salatihim daimun. Dia cakap. Tapi masalahnya tak belajar. Sebenarnya tajuk ni, kita tahu kenapa bila orang tu tak baca tafsiran Al-Quran dan dia cuba untuk selami pengertian, dia akan sesat. Tafsir tadi kerana apa? Kerana dengan tafsir tadi kita tahu ini ayat ni kenapa datang, untuk tajuk apa, kepada kisah siapa. Kalau kita tahu, dan kita akan mula aplikasikan kepada kesuka hati kita, dan keluarlah hukum bukan. Macam inilah hukum yang kononnya ada solat lain selain solat yang 5 waktu kita belajar. Solat lain bang. Saya tengok satu video tu kan. Lepas saya tengok, saya tutup terus. 3-4 minit saya dah kata gila Mamat ni kan. Kalau bukan apa? Kalau sembang lama kena maki lah. Kalau depan-depan saya jerit dah kan. Yang tinggilah suara saya. Tapi memang ya dah orang tu dah lah jahil cakap pasal agama. Betul rasa best lah. Kita macam kan. Tak boleh sikit lah. Okay. Soalan kuliah ni antara saya tengok antara benda yang dia mainkan tajuk ni. Bahkan geng-geng makrifat banyak main tajuk ni. Ayat solat khauf tu, dia kata, tengok, ada solat lain yang tak sama macam solat korang, dia kata. Dia nak solat ini lah, dia kata, solat ketika jalan, aku solat, kau solat dah. Aku solat sekarang ni. Tengah cakap aku solat, tengah berjalan aku solat, engkau solat ketika dekat masjid je. Waktu je, ikut gerakan matahari. Aku tak ada, solat sentiasa. Akulah orang yang alladzina fi salatihim daimun. Senak perut kadang. Tengok kan. Dia macam kita sembang budak kan. Confident. Dia confident je kita pandang. Macam anak saya kadang-kadang kita apa benda dia cakap Dia sebut lagu kat belajar kat tadika kadang. Dengar kalimah-kalimah. Kau kan Frozen. Ada sekali tu terbuka dekat televisyen, tertayang. Dia ingat. Tapi dia punya bunyi apa? Let me go. Let me go. Let go. Kita pun kata let it go. Let it go kan. Let it go. Abah salah. Dia confident. Meligo dia kata. Meligo, kita macam pahal budak ni. Dia pandai pula kita. Sampai last sekali kita terpaksa buka YouTube. Dengar. Lepas dia dengar kan, dia diam. Siapa salah? Dia tu. Apa silap? Ayat keluar kan. Dia kadang-kadang macam itulah saya bayang kan. Jumpa geng-geng makrifat ni kan. Macam tu. Macam dengan budak confident gila, tak reti apa. Meligo. Kau pahal. Let it go. Meligo. Saya perasan macam tu kan. Sebiji. Dia register apa dia register? Awak cerita lah apa pun. Apa awak cerita tu masih tak masuk register dia. Walaupun sebenarnya benda berkenaan adalah dia salah. Tapi ni dia nak ceritakan pasal solat khauf ni, memang kita pun dalam kes kita mengaji pun banyak orang tak belajar sampai tajuk ni. Normally orang kita belajar taharah, rukun solat, sunat solat, lepas tu ustaz mati. Tu belajar sikit, betul? Serius. Tanya pakcik-pakcik yang tanya bapak awak bawa rumah kampung, tanya bapak awak. Belajar tak solat khauf? Serius tak ada. Tak pernah belajar. Pasal biasanya tak cepat habis. Wallahu a'lam, pasal tukar kitab ke? Ustaz mati pun ada. Kan? Awak ponteng pun ya juga. Kenapa tak tahu? Awak ustaz ngajar awak ponteng. Memanglah. Tak dapatlah jawapan dia. Okey. Jadi dia kata waqad taqaddama al-kalamu ala udhril maradi was safari. Kita berlalu perbincangan ke atas keuzuran sakit dan keuzuran musafir. Ini keuzuran yang menyebabkan kita boleh bertukar rupa solat ataupun bilangan solat. Kat sini khauf termasuk yang ketiga. Ni ada uzur ketiga. Wa fihi masailu. Padanya ada beberapa persoalan. Okey.
Al-masalatul ula, persoalan pertama, hukmuha wa dalil masyru'iyatiha wa syurutiha. Wa syurutuha. Persoalan pertama, hukumnya, apa hukum dia? Dalil masyru'iyatiha, dalil disyariatkan ia, keabsahannya dan juga syarat-syaratnya. Pertama, hukmuha, hukumnya. Hukum solat khauf ni. Salatul khaufi tusyra'u fi kulli qitalin mubahin. Solat khauf ni adalah disyariatkan pada setiap peperangan yang dibenarkan. Maksud dia kalau orang tu daripada pihak pemberontak berkerajaan, tak boleh lah. Lepas tu dia bagi sini contoh, kaqital kufar, si memerangi orang kafir. Wal bughati, pelampau-pelampau. Wal muharibin, perompak-perompak. Dengan pemberontak dan perompak, maka kalau kita perang dengan mereka, ya, kita boleh ketika pergi tu sebut kita untuk jamak dan qasar. Bahkan kita boleh untuk solat khauf. Solat khauf tu boleh pasal perang yang halal. Ada perang yang haram. Macam memerangi kerajaan, jatuh kerajaan dengan senjata, itu haram. Konsep dia pun kata, tapi kita sekian kata sekian kan. Macam orang katalah, yang paling betul dia, kita ni ahli sunnah, perangai kita macam hang tuah. Apa raja kata semua okey. Macam orang kata macam bodoh lah ikut kan. Tak kisah orang cakap apa. Balik pada asal, itulah yang ada dalam agama, yang Nabi tak benarkan kita memberontak pada kerajaan. Dan memang para sahabat Nabi pun tak buat kerja berkenaan. Mungkin timbul daripada Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, tak nak beri bai'ah, tapi dia tidak keluarkan tentera lawan. Keluar tentera lawan tidak. Tapi dia tak nak bai'ah, timbul tajuk. Sampai dipaksa oleh Abdul Malik bin Marwan keluarkan tentera sebagainya, Yazid dan sebagainya, ada timbul tajuk kisah-kisah berkenaan. Tapi bukan mereka buat tentera lawan dengan pemerintah. Para sahabat tak nak kerja yang tu. Dia tak setuju je. Dia kata aku tak nak bai'ah kau. Dia cakap yang tu. Tapi dalam masa sama untuk keluar tentera tak pernah dibuat oleh para sahabat Nabi SAW. Mungkin pada orang yang zaman dulu macam kata apa, kalau siapa tengok cerita hantu yang Haji Bat, orang akan kata macam Haji Bat lah best, menentang pemerintah yang zalim. Tapi masalahnya dalam kisah para sahabat tak macam tu. Anda akan lihat keadaan mereka seperti hang tuah, bukannya seperti hang jebat. So basically kalau anda kata orang tu pergi perang untuk itu, jatuh kerajaan, ataupun pergi perang kerana perkauman. Perang kerana perkauman. Maksud dia atas dasar perkauman, bukan atas dasar agama. Kerana kemelayuan ke, Melayu hidup Melayu kan, tak boleh. Maka tak boleh, solat khauf tak dibenarkan. Pasal dia mesti pada perang yang halal sahaja. Sebab dia rukhsah daripada agama, dan rukhsah hanya boleh pada orang yang tak buat maksiat. Tak boleh diambil oleh perbuat apa oleh orang selain mereka. Waqisa dia kata liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa 101, wa in khiftum an yahtinakumul ladina kafaru. Dan in khiftum jika bimbang akan menyerang kamu orang-orang kafir. Ni ayat An-Nisa ni berkenaan dengan tajuk qasar. Idza daratum fil ardi, bila kamu bermusafir di muka bumi, falaisa alaikum junahun, tak ada kesalahan ke atas kamu, an taksuru minas salah, untuk kamu mendekkan salat. Sambungan dia, in khiftum, jika kalian bimbang, an yaftinakumul ladina kafaru, untuk akan menyerang kamu orang kafir. So dikiaskan kepada selain itu. Itu asas pertama. Wa qisa alaihil baqi mimma yajuzu qitaluhu, dikiaskan ke atasnya yang selain daripada orang kafir, di kalangan mereka-mereka yang harus untuk diperangi, pemerangannya. Orang kita halal perangi, maka ya, benarkan. Adapun selain dari itu, perang kampung ke, kabilah ke, perang pusat pengajian ke, Baitul Salam dengan dengan Baitul Rahmah dengan sebut nama kan, Baitul Sakinah. Kat ni apa? Ipoh apa? Baitul Sunnah ke? Perang macam tak boleh. IQ ke, lawan Yasir Taklim ke, tak boleh. Tak ada solat khauf. Tak halal solat khauf. Ni kena faham. Solat khauf ni bukan pada perang yang ni. Bahkan erti kata perang fitnah lah tak boleh. Perang fitnah pun tak boleh pakai. Ada pun perang yang memang dibenarkan, dihalalkan oleh agama je. Baik. Maka fatushra'u, maka disyariatkan indal khaufi min hujumil adu, ketika kebimbangan atau ketakutan serangan musuh. Awil harabi, atau ketika lari min aduwin, daripada musuh. Yang tu akan kita lihat di surah Al-Baqarah. Ni dia dua nanti kita akan tengok situasi berbeza. Solat ketika tengah berkubu, solat ketika tengah bertempur. Tengah pertempuran berlaku tu begitu solat. Yang tu yang ayat yang apa? Yang saya sebut tadi, lepat pakai tu. Ada solat lain korang tak tahu. Dia kat situ kisah sebenar dia. Okey? Ataupun lari bermusuh, in kana al-harabu mubaha, jika lari dibenarkan.
So basically lari dalam peperangan adalah haram. Antara dosa besar lari daripada medan perang. Unless arahan daripada pemerintah, daripada ketua. Jika tidak, lari anda daripada medan perang tadi adalah dosa besar. Firar yang muzahfi. Bila ditanya Nabi SAW, antara kabair apa? Nabi kata firar yaumaz zahfi, lari pada hari tutup pintu ingat kan tutup pintu pasal kita cerita bab perang. Okey, firar yang muzahfi, hari pertempuran tu kita lari, tak boleh. Pasal benda ni sebab apa? Macam berlaku dalam perang Hunain. Kisah tu terjadi macam tu sebenarnya. Bila mana orang-orang yang mu'allaf lari dari bina perang, sepatutnya ketika tu umat Islam hampir 30,000, 40,000 orang. Tapi ketika tu bila dah nampak lari, ada orang ingat lari. Nampak seorang lari, kedua akan ikut, ketiga ikut, ingatkan benda tu strategi. Kalau lari untuk strategi, okeylah. Tapi masalah sekarang lari ketika pertempuran tadi menyebabkan orang ni lari juga. Lari juga. Ini menyebabkan ia dikira dosa-dosa besar. Termasuk dosa besar. So kalau dia kata lari itu dibenarkan, ya lari. Ketika tengah lari tu nak solat ketika lari. Ataupun ketika mana lari itu dibenarkan lah. Kalau dibenarkan. Anda kata jika tidak, tak boleh. Tak boleh Wa yadkhulu fil aduwi kullu aduwin. Dan masuk pada musuh ni, semua musuh. Adamiyan au subu'iyan. Sabu'iyan. Sabuk ni binatang buas lah. Kan awak duk pergi dekat tempat singa datang kepung ke, rimau ke, kan datang pergi kampung kita nak solat kan. Ni kalau solat macam ni boleh lah. Kita bincang ni. Solat ketika dalam keadaan ketakutan. Mana gajah datang berkumpulan datang serang kampung ke. So anda kena berjaga-jaga. So kena solat juga. So solat ni boleh diaplikasikan. Bukan hanya ketika peperangan dengan manusia. Bahkan ketika ketakutan daripada musuh di kalangan binatang buas pun, sabuk boleh juga kita laksanakan solat ni. Ketakutan kebimbangan. Okay. Mimma yakhaful insanu ala nafsihi minhu, daripada apa-apa yang bimbang manusia terhadap dirinya daripada benda tersebut. Kasailil ladzi yuridu ahlahu au malahu, seperti orang-orang perompak yang inginkan keluarga dia ataupun harta dia. Orang ni serang datang rumah dia, nak harta ataupun keluarga dia. Okey, itu ketakutan macam tu pun dia juga boleh dia solat ketika itu dalam keadaan macam ni. Okey, wal gharimuz zalimi, demikian juga pemiutang yang zalim. Sebab pemiutang ni ada kes masalah tinggal Jumaat kerana lari daripada pemiutang, tukang bagi hutang pada awak, hutang orang. Dalam kalau tak buka kitab fiqh, memang tajuk ni dibahaskan. Okey, mungkin pada geng-geng geng teori konspirasi dia kata ulama-ulama yang kata boleh ni sesatlah, termasuk Imam Syafi'i. Yang benarkan dia kata orang sebut kebimbangan, takut orang yang dia pinjam orang tu duit, tapi orang ni kau jumpa dia akan maki depan orang ramai sebagainya. Dia zalim lah. Dia bukan setakat cerita hutang tu dijiling mata kita, tak. Dia sebut depan orang ramai, "Woi, tak payah hutang ke? Kau gila ke?" gitu kan. Jadi benda tersebut memalukan diri dia, maka orang tu boleh mengelak hatta tinggal Jumaat. Hatta tak pergi Jumaat. Mungkin wallahu alam ini dipakai dulu oleh sebahagian kawan-kawan kita dekat Bukit Ajiat di Mekah. Tuan tahu kan Bukit Ajiat kat Mekah? Dulu bila kita dengar ada orang tinggal Mekah, bukan semua tinggal Mekah belajar dekat Masjidil Haram tu. Bukan semua. Sebahagian besar tu duduk sama-sama orang-orang petani, tok guru dari petani kan, duduk atas Bukit Ajiat. Ada orang tersebut separuh tu memang penduduk tetap, dapat PR. Terutama yang lari ketika zaman Thailand bunuh orang-orang Thailand, orang Islam. Lalu sebahagian mereka dapat lari ke Saudi Arabia dan dapat PR. Bahkan ada separuh dapat kerakyatan. Kalau zaman Malik Faisal dulu. Negara-negara yang mengalami ancaman macam tu, macam Rohingya, diorang dapat PR. Dapat PR, boleh tinggal di sana dan dapat bekerja dan sebagainya. Walaupun mungkin ada sekatan-sekatan tu macam masalah pemilikan harta, mungkin ada sekatan, tapi diorang dapat tinggal sana. Sebab diorang Saudi tak ada kem pelarian. Lepas tu diorang tanya macam kem pelarian Syria tak? Masuk dalam tu dah PR. Rohingya kalau kat Jeddah tu diorang siap ada kompleks buat apartmen untuk orang Rohingya ni sekolah situ, belajar situ, tinggal situ. Bahkan dia ikut sejarah daripada awal tu, macam Syekh Muhammad Ayub. Semua orang dengar kan Syekh Muhammad Ayub. Dia orang Rohingya. Yang seorang imam Masjid Nabawi. Dia orang Rohingya daripada Arakan, Al-Arakani. So boleh naik sampai tahap jadi
imam Masjid Nabawi. Walaupun dia pelarian. Jadi zaman dulu macam tu. Jadi ada separuh orang tinggal kat Bukit Ajat macam tu. Jadi ada orang Malaysia pun pergi jugalah. Tapi separuh tu bukan belajar dekat Masjidil Haram. Maka kadang-kadang tinggal solat Jumaat. Masalah saya dapat tahu ni pasal ada kawan-kawan tu pergi. Diorang mesej. Diorang pergi daripada bulan Ramadan, tinggal sampai musim haji. Sampai haji. Ramadan cuti, diorang pergilah. Pergi-pergi sampai haji. Dan problem dia ketika antara daripada Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah kan, sampai musim haji tu, diorang nyorok dekat atas bukit tu. Takut ditangkap. So last sekali, tak pergi solat Jumaat. So dia tanya soalan, boleh ke? Halal ke kami tak pergi solat Jumaat ni? Saya kata, sejak mana halalnya, saya kata. Tapi Dr. Guru sana kata boleh. Sebab dia kias kepada kisah pemiutang yang zalim. So diorang pun lari di atas bukit. Saya kata kalau di atas bukit pun solat atas tu, berapa orang kurang pun Jumaat dekat atas bukit tu. Memang jarak dia pergi jalan ke Masjid Haram pun beratus meter juga, bukan dekat. Tapi saya kata tak boleh lah tak solat langsung kan. Apa hal tinggal Jumaat macam tu? Takut kena tangkap. Musim haji pasal orang ramai turun, dia pakai muka Melayu, jalan terus, tak ada masalah. Asal ni tawar. Tadi manis. Saja. Minum-minum manis tapi tawar. Okey. Okey, faham? Jadi maksud dia ada tajuk berkenaan. Pasal pengelak daripada pengutang yang zalim pun dibenarkan untuk orang tersebut solat khauf. Ni contoh macam tu sekali baik. Kesihatan kesihatan. Baik. Kedua, dalil masyru'iyatiha, dalil pensyariatan solat khauf ini. Kata apa? Wa dalilu ala masyru'iyatiha al-kitab wa sunnah wal ijma'. Daripada kitab, sunnah dan juga ijma'. Amal kitab daripada kitab, okey. Dalam surah An-Nisa ayat 102. Firman faqauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa idza kunta fihim, dan apabila engkau hai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, tengah-tengah para sahabat engkau, fa aqamta lahumus salata, lalu kau dirikan untuk mereka solat, faltakum ta'ifatum minhum ma'aka, maka dia bangun bersama engkau satu kumpulan di kalangan mereka. Nanti kita terangkan dua cara masalah musuh daripada arah kiblat, musuh bukan belakang kiblat, bukan arah kiblat, ketika berkubu. Kemudian satu lagi yang ketika tajuk musuh serang kita. Ini ketika berkubu-kubu, dua kubu berada, ini berkubu sini. Ketika tu ada kedudukan masalah musuh arah kiblat atau bukan kiblat. Ini kat sini yang pertama dalam surah An-Nisa 102 ni tajuk itu. Okey. Faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, maka hendaklah berdiri bangun solat bersama engkau, sekumpulan di kalangan mereka bersama engkau. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendak mereka pegang bersama mereka, bawa bersama mereka senjata-senjata mereka. Fa idza sajadu, dan bila mereka sujud, falyakunu min waraikum, maka hendaklah kumpulan satu lagi pula berada di belakang kamu. Mana satu kumpulan solat dengan kau, okey, tapi bawa senjata, tapi satu lagi duduk di belakang. Bila yang ini sujud, yang ini akan tunggu, tengok. Ya, tengok falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatul ukhra, dan hendaklah datang satu kumpulan satu lagi, lam yusallu falyusallu ma'ak. Tapi bila yang ini dah selesai satu rakaat, nanti kita ceritakan basic dia. Jadi kemudian yang ni akan habiskan sendiri, dan satu kumpulan lagi akan solat di belakang daripada Nabi SAW, akan sempurnakan solat. Dia ada dua cara. Satu, buat dua soft dalam satu kali solat kan. Pada yang diri duduk dia berasingan. Satu lagi yang kalau musuh tu arah lain kan. Jadi yang ni hadap musuh, tunggu, yang ni solat satu rakaat, habis solat bagi salam, bangun, yang ni solat pula dengan Nabi SAW satu rakaat lagi. So dia ada dua cara. Masalah musuh depan kiblat atau musuh bukan di arah kiblat. Okey. Lam yusallu falyusallu ma'ak, maka hendak mereka solat bersama engkau. Okey. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, mereka mengambil jaga-jaga mereka dan juga senjata mereka. Tapi ini detail dia nanti akan diceritakan. Daripada sudut asalnya memang ada dua kumpulan akan dibuat, dua barisan at least akan dibuat di belakang Nabi SAW. Yang satu akan solat bersama Nabi, either dia orang sujud dulu, yang lain-lain tunggu dulu. Ini kalau arah kiblat. Kadang-kadang dia kata bukan arah kiblat, yang ni solat dengan Nabi satu rakaat, yang ni menghadap musuh, yang ni habiskan satu solat sendiri, diorang bangun, yang ni sambung satu rakaat dengan sendiri, kemudian satu rakaat dengan Nabi SAW. Yang ni menghadap musuh. So dia tengok keadaan kedudukan. Adapun kalau arah kiblat, dia punya delay.
mana delay bagi kumpulan pertama rukuk sujud, ini duduk tunggu. Bila ini bangun, barulah ini rukuk sujud pula. Dia akan gili-gili dalam masalah rukuk dan sujud, supaya kalau musuh depan tu bergerak, kita akan nampak. Berbeza dengan masalah musuh daripada arah lain. Nanti kita ceritakan. Okey, wa sallaha Rasulullah sallam. Okey, dan telah solat akan solat khauf ini Rasulullah SAW. Rasulullah ini solatkan solat khauf. So bukannya apa setakat sebutan dari Al-Quran Karim yang tak diceritakan praktikal dia, bahkan praktikal yang Nabi SAW buat. Wa ajma'al sahabatu ala fi'liha, dan telah bersepakat para sahabat untuk melakukannya. Okey. Ketiga syurutuha, syarat-syarat solat khauf. Okey. Dia kata tusyra'u salatul khaufi bi syaratain. Disyariatkan solat khauf ni dengan dua syarat. Asyaratul awwalu, syarat yang pertama, an yakuna al-adu mimman yahillu qitaluhu, bahawa hendaklah musuh di kalangan orang yang halal pemerangannya. Halal mereka ni diperangi, maka ia syarat pertama. Kaqital kuffari, seperti memerangi para orang kafir, wal bughah, dan juga para pemberontak, wal muharibin, para perompak, orang perompak, kama sabak, macam telah lalu kita sebutkan pada awal tadi. Wal syaratul tsani, syarat kedua pula, an yukhafu hujumahu, hendaklah ditakuti atau dibimbangi serangan musuh alal muslimina halas salati, mana serangan musuh ke atas Islam ketika solat. Kalau dia kata tak ada ancaman serangan tersebut, maka solat ni tak jadilah. Dia mesti kerana ada ancaman akan serangan berlaku. Maksudnya dapat berita dia akan serang waktu sekian-sekian. So kita bimbang tengah solat nanti dia akan serang, dan kita solat cara macam tu. Kita solat cara macam tu. Tapi ini biasa tak pernah dalam masjid lah, dia tanah lapang lah. Kalau kita nampak musuh datang arah mana dan sebagainya. Cuma zaman sekarang ni dengan kaedah peperangan dan cara moden yang dipelopori oleh Amerika Syarikat, perang cara pengecut, hantar bom, drone dan sebagainya, awak tak datang-datang. Tentera sebagai fizikal tak turun, dia hantar drone, hantar jet dan sekian-sekian, dah hancur-hancur baru dia datang. Itu cara perang zaman sekarang lah, yang kita kata banyak pembunuhan terhadap orang awam berlaku. Dia tidak lagi macam zaman dulu. Zaman dulu bila masuk tu, tentera kita masuk, kita nampak orang kita nak bunuh atau tidak, orang melawan atau tidak, kita nampak lah. Kalau pakai drone nampak apa? Nampak pergerakannya, tembak. Nampak ni sekian tembak. Kadang-kadang dalam konteks ni, kalau kita perhatikan, Amerika Syarikat contohnya, dia pamerkan kekuatan tentera dalam filem, dalam movie. Tunjukkan apa dia dah ada buat. Yang sebagian besar benda tu memang boleh buat macam tu. Nak tunjukkan tenaga tentera yang dia ada lah. Tapi kita dalam Islam, kita tak pernah disuruh bimbangkan perkara berkenaan. Betul, untuk kita bersiap sedia dengan kekuatan yang hampir sama tu sepatutnya. Tapi dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala tak suruh pun kita mesti sama macam mereka. Cuma Allah kata wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin, persiapkan mereka apa kamu mampu daripada kekuatan. Allah tak kata mesti sama macam diorang baru kita boleh perang. Padahal kisah para sahabat Nabi perang, kisah Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang semua sekali lah, perang Islam, kita dapati musuh sentiasa ramai. Ikut pada kekuatan dan juga persiapan musuh lebih dahsyat. Tapi tak pernah disuruh umat Islam takut, sebab bantuan sebenar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sejarah telah menunjukkan perkara tersebut. Bila mana contoh pertama Rusia lah, bila dia masuk Afghanistan dengan semua kelengkapan yang dia ada, dengan kapal terbang, jet pejuang, semua dia masuk. Kan, peluru anti kereta kebal semua masuk. Sedangkan Afghanistan tak ada pun persiapan apa-apa. Tapi akhirnya dia terpaksa keluar. Kan, mengalah, tak dapat tawan Afghanistan. Dan lepas tu pecahlah Soviet Union. Dan sekarang ni kita kena tunggu Amerika Syarikat pula. Daripada keluar daripada Afghanistan dengan kekalahan, puluhan tahun duduk dalam tu kan. Tapi last sekali terpaksa keluar, tinggal semua sekali aset. Dia pasal apa? Dia tinggal aset. Duit dia habis. Nak bawa balik pun pakai duit. So last sekali tinggal semua sekali. Kereta kebal, jet pejuang, semua sekali. Yang geng-geng Afghanistan dia bawa aje. Itu kisah benar. Tapi benda tu memang sejarah tunjukkan. Dia bukan perlu sama. Tapi akhirnya dia akan kalah. Macam Syarikat masuk Vietnam lah. Walaupun kita kata benda berkenaan dengan kafir sekalipun. So kalau dia kata orang tak bagi menang, takkan menang. Walaupun Amerika Syarikat datang dengan semua kelengkapan yang dia ada, semua kemajuan yang dia ada daripada senjata, dan bahkan benda tu selepas daripada
kisah Jepun, Hiroshima Nagasaki. Perang Vietnam actually baru ke 60-an. Saya Hiroshima Nagasaki 45 kan. So kalau dia kata ini sepatutnya lagi canggih lah kot, lepas 40 tahun. Tapi akhirnya Amerika Syarikat keluar macam tu je. Bahkan dengan hilang 500,000 tentera. 500,000, 500,000 tentera dia hilang. So nak fahamkan sekarang kemenangan tu daripada Allah Ta'ala. Kalau dia kata kita sibuk nak kata sama dulu baru boleh perang, itu salah. Adapun kita bersiap sedia untuk negara kita, ya, kita buat apa saja. Apa yang kita mampu. Sebab Allah kata wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Allah tak kata mesti sama, tapi buat persiapan. Itulah yang dibuat oleh orang-orang Afghanistan. Bawa pisau saja, pisau belati je asalnya. Tapi berakhir dengan dia pegang apa anti kereta kebal punya peluru. Mula dengan pisau. Tapi akhirnya pasal dia tak buat. Barang-barang tadi bukan dia buat. Apa senjata yang daripada musuh tu yang dirampas. Allah tak nak bagi pada mereka. Rusia masuk dengan kereta kebal, bawa anti kereta kebal. Last sekali habis. Peluru yang sama dia bawa serang kereta kebal dia sendiri. Kalau kan orang Afghanistan nak perang pakai apa? So Rusia bawa senjata kereta kebal tu, dia bawa anti kereta kebal. Dia bawa jet pejuang, dia bawa peluru anti jet pejuang. Habis. Tu basic yang kena faham. Sebab tu kenapa dalam konteks ni memang kalau kita macam zaman sekarang ni, dia kata bimbang musuh serang tadi, benda ni agak luas lah. Timing dia agak luas. Bila zaman dahulu musuh tu datang, kita boleh agak berapa hari baru sampai. Dia boleh agak. Bila zaman sekarang tak boleh agak sangat. Sebab dah meluas penggunaan roket dan peluru pandu jarak jauh kan. Tak berapa tepat lah kalau kita nak anggarkan bila. Kita duduk macam ni boleh dia datang peluru sebiji. Itu beza dia. Tapi kalau dia kata ancaman itu ada, maka boleh buat. Ada ancaman Kalau tak ada ancaman, dia tak buat. Syarat pertama, musuh tu boleh kita perang. Kedua, mestilah ada ancaman daripada musuh. Okay. Baik. Al-Mas'alatu tsaniyah tu persoalan yang kedua. Kaifiyatu salatil khawfi. Cara solat khauf. Baik, cara solat khauf. Okay. Ja'at salatul khawfi ala iddati sifatin. Telah datang solat khauf di atas beberapa sifat. Beberapa cara. Berapa cara rupa. Minha, di antaranya as-sifatul waridatu anin Nabi SAW. Sifat yang datang daripada Nabi SAW. Fi hadis Sahal bin Abi Hathmah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dalam hadis Sahal bin Abi Hathmah Al-Ansari radhiyallahu anhu, wa hiya ashbahu bisifatil madhkurati fil Qur'anil Karim. Dan dia sifat yang paling serupa dengan sifat yang disebut dalam Quran Karim tentang dua barisan belakang Nabi. Ada dua barisan, dua saf. Okey. Yang mana satu tak solat, kemudian satu lagi datang kemudian. Tak solat lagi, datang solat. Okey. Wa fiha ihtiyatun lis-salati. Dan padanya ada sifat berjaga-jaga untuk solat. Wal ihtiyat lil harbi, dan berjaga-jaga untuk perang. Mana dalam solat tadi kita bersedia untuk solat dan bersedia untuk perang. Pasal senjata kita bawa. Kita pikul senjata kita dalam perang. Dalam solat tadi, senjata kita tidak kita tinggalkan. Kita pegang sekali. Dalam solat tersebut. Wa fiha nikayatul bil adu. Dan padanya ada penghampaan ataupun apa taktik terhadap musuh. Maksudnya musuh tidak boleh nak serang kita. Tengok kita tengah tegak pandang kita menghadap mereka. So nampak kita, dia akan fikir, Kang serang Kang dia. Memang kita bersedia. Bahkan kalau dia kata berlaku serangan, automatik akan bertukar daripada kita tunggu saja dan kita akan bertempur dengan dalam keadaan solat. Itu beza dia. Kalau orang tak belajar masalah. Nak buat apa ni kan? Tangan ni kita tahu nak buat apa. Sedangkan dalam konteks ni, dalam masalah solat khauf ni, memang kita dibenarkan bergerak nanti. Kalau ikut pada surah Al-Baqarah, kan yang Allah Taala wa in khiftum farijalan aw rukbana, kalau kamu ketakutan maka solat dalam keadaan berjalan ataupun menunggang. Tu ayat tu akan datang. Tapi yang ini ketika tengah diam. Musuh satu arah, kita satu pihak. Cuma ketika solat kalau macam ni, musuh akan nampak kita menghadap mereka. Okey baik. Wa qad fa'ala alaihi salatu wassalam. Dan dia telah buat, telah melakukan baginda, kata baginda selawat dan salam, hadhihi salata, salat ini, fi ghazawati Dhatar Riqa', dalam perang Dhatar Riqa', antara perang paling jauh Nabi SAW jalan. Wa sifatuha kama rawahu Sahal bin radhiyallahu anhu.
dan sifatnya adalah seperti diriwayatkan oleh Sahal radhiyallahu anhu. Anna taifatan saffat ma'an nabi. Bahawa satu kumpulan berbaris belakang Nabi. Dia kata wa taifatun wijahal adu. Ini pasal kes musuh bukan ada arah kiblat. So satu pihak, satu kumpulan solat dengan Nabi ke arah kiblat, satu lagi menghadap musuh. Satu lagi kumpulan menghadap musuh. Ni yang kedua tu lah, bukan yang kedua saya sebut tadi. Bukan yang pertama. Yang mana kalau musuh arah kiblat, dua barisan macam tu. Mana yang ini sujud, rukuk, yang ini rukuk sujud, yang ini tegak. Bila yang ni bangun baru yang turun. Tapi yang ni tak, yang ni macam ni, Nabi akan solat arah kiblat, yang ini menghadap musuh. Satu grup menghadap musuh. Satu grup lagi tak solat, tunggu menghadap musuh. Yang ini ikut Nabi satu rakaat. Nanti kita terangkan. Okey. Dia kata fa shalla billati ma'ahu raka'atan. Maka Nabi solat dengan bersama baginda di belakang baginda ni satu rakaat. Okey. Thumma sabata qa'iman, baginda tegak berdiri. Lepas solat satu rakaat, kemudian bagi dia tegak berdiri dan diorang di belakang Nabi habiskan solat. Wa atammu li anfusihim, mereka sempurnakan solat dengan diri mereka sendiri. Okey. Thumman sarafu, kemudian mereka pun lari keluar. Kumpulan ni lari keluar. Okey. Wasafu wijahal adu, mereka pun berbaris menghadap musuh. Okey. Wajah taifatul ukhra, dan datang kumpulan satu lagi yang tadi menjaga, tadi berjaga. Diorang ni akan fasalla bihim rakaatan allati baqiyat min salatihi. Baginda solat dengan mereka satu rakaat yang masih lagi ada. Thumma sabata jalisan, kan bagi dia kekal duduk. Kan Nabi kan dah solat satu dengan pertama, kemudian berdiri. Kemudian diorang habiskan solat sendiri. Kemudian Nabi SAW datang kumpulan kedua ni, solat dengan Nabi satu rakaat, kemudian Nabi kekal duduk. Diorang pun bangun, sambung satu rakaat sendiri. Okay, satu rakaat sendiri. Okay. Wa atammu li anfusihim, dan mereka sempurnakan satu rakaat dengan diri mereka. Thumma sallama bihim, kemudian Nabi pun memberikan salam bersama mereka. Takbir bersama kumpulan pertama, salam dengan kumpulan kedua. Tapi kisah dia pasal ni musuh berada pada bukan arah kiblat. Nanti kita akan bincangkan depan sikit. Okay. Oh, tak sebut. Okay, saya sebut sendiri lah. Tak sebut. Okay. Pasal belum masuk solat raya lah. Okay. Okay, saya sebut. Okay, kan dia tak sebut, saya sebut. Okay. So, jadi kaedah yang kedua adalah apabila musuh dengan Nabi SAW berhadap dan musuh arah kiblat. So ketika ini Nabi SAW akan solat macam ni juga, tapi cuma beza dia adalah Nabi SAW akan ada dua barisan belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay, kemudian baginda akan solat kan. Bila baginda rukuk kan atau sujud, yang kumpulan yang belakang ni tegak. Tegak, tunggu, rukuk, tegak. Bila yang ini bangun baru dah yang ini rukuk. Ini tengok depan kan. Kemudian bila yang ini sujud, yang ini bangun, tengok. Tengok depan. Kemudian bila yang ini bangun, barulah ini sujud. Dia jadi gili-gili. Solat dengan salam mereka serentak sama. Cuma menghadap musuh tu pasal musuh arah kiblat. Atau ada riwayat yang lain lah, riwayat yang lain. Tapi macam kat sini dibawa satu riwayat. Ini riwayat yang paling dikata serupa dengan ayat Quran tadi, iaitu solat yang satu kumpulan solat dengan Nabi, satu kumpulan menghadap musuh. Kemudian Nabi solat dengan kumpulan pertama ni satu rakaat. Kemudian Nabi tegak berdiri tunggu. Kemudian mereka habiskan solat sendiri. Kemudian lepas mereka bagi salam keluar, yang ini pula masuk. Nabi pun solat dengan diorang satu rakaat. Nabi duduk, diorang pun sambung sambung satu lagi. Diorang semua duduk, Nabi bagi salam. Diorang bagi salam sama-sama dengan Nabi SAW. Ini yang dalam Al-Quran dan kes hadis Sahal. Nah, hadis yang lain yang datang, yang Nabi SAW duduk dua barisan. Cuma barisan tadi bergilir dalam masalah rukuk dan sujud. Untuk pasal dia arah kiblat. Musuh arah kiblat. Kalau musuh bukan arah kiblat, dan ini kaedah digunakan. Yang satu lagi adalah ayat surah Al-Baqarah, ayat yang ke dua tiga sembilan. Dua tiga betul, 29. Okey, tu ayat ni. Okey, ayat ni datang bunyi ayat
238 dulu. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Pelihara ke atas solat-solat dan pelihara ke atas solat wusta. Jumhur para sahabat salafus soleh kata solat wusta adalah solat asar. Sebab Nabi pernah sebut bila mana orang-orang musyrikin menyibukkan Nabi SAW dengan sibuk gali parit kerana nak musuh nak datang, maka Nabi kata mala Allah buyutahum wa kuburuhum nar. SWT penuhkan kubur mereka dan rumah mereka dengan api. Syaghaluna an salatul wusta. Maka sibukkan kita daripada solat wusta, itu solat asar. Atau Nabi sebut solat wusta tu solat asar. Okey, pasal pengasingan tersebut tu untuk masalah kepentingan lah. Memang bagi tengok pun zaman sekarang ni macam Nabi sebutkan, dan para sahabat sini pun menyatakan yang tidak solat asar ketika matahari dah merah tu adalah solat munafik. Yang kadang masyarakat kita ni kan macam kes sibuk bekerja sampai lupakan solat. Solat asar tu patut jangan ditangguh-tangguhkan. Sebab kerana kata lepas daripada dah merah, solat orang munafik yang dikatakan oleh para sahabat Nabi SAW. Soalan kuliah, okay. Jadi solat wusta, okay. Wa qumu lillahi qanitin, bangunlah kamu kepada Allah Taala dalam keadaan senyap. Tunduk qanitin tu ada setengah ulama mazhab Syafi'i gunakan ayat ini dalil untuk kunut subuh. Bangunlah kepada Allah Taala dalam keadaan berkunut. So dia kunut subuh lah. Ini pendapat orang lah, tapi dari segi asasnya bukan. Sebab ayat ni datang dengan jelas bahawa Nabi SAW dahulu asalnya para sahabat baginda akan bercakap dalam solat. Kemudian bila turun ayat ni, maka mereka pun dilarang daripada bercakap. So diorang diam. Pakai Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah sekali, cuma ada kemusykilan kat situ. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia pergi hijrah ke Habsyah. Dia balik daripada Habsyah. Mula-mula dia tak pergi Habsyah lagi, dia bagi salam Nabi tengah solat, Nabi jawab. Tiba-tiba dia balik dari Habsyah, dia bagi salam, dia tak jawab. Lalu dia rasa macam Nabi mungkin tak suka dia dan sebagainya. Kemudian lepas solat Nabi panggil dia dan beritahu. Dia diperintahkan untuk solat dalam keadaan diam, senyap. Tapi ini kisah Mekah. Sedangkan surah Baqarah surah Madani. Mana kemusykilan dia? So jadi para ulama kata, antara Ibnu Katsir jawab, dia kata kemusykilan di kat situ adalah masalah di Mekah tu perbualan apa saja. Tapi lepas tu keperluan boleh cakap. Mula-mula boleh cakap apa saja, tapi lepas tu keperluan tak apa cakap. Jangan jumpa balik. Boleh. Tapi lepas daripada pindah Madinah, semua tak boleh cakap langsung. Semua, tak kira hajat ke keperluan ke pun tak boleh cakap. Tak boleh cakap, baik. Kemudian datang, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian ketakutan, maka solatlah dalam keadaan berjalan dan juga ataupun dalam keadaan menunggang. Ni yang kes macam Ibnu Umar, Ibnu Abbas sebutkan perkara ni. Dia kata seorang tengah solat sambil menetak, sambil menepis, sambil mempertahankan diri lah. Dia solat-solat tapi dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita tengok, apa solat apa ni? Ini solat para sahabat kata solat khauf. Ketika pertempuran berlaku. Tadi yang kita baca surah Nisa tu, 102 tu, itu tentang tajuk ketika mana berkubu. Musuh datang satu arah, kita berkubu di sini. So jadi itu cara solat dia. Sekumpulan solat, kemudian satu lagi tunggu. Sama ada kalau anda kata kalau satu arah dengan tentera kiblat kat sana, maka diorang buat dua barisan je. Solat serentak. Cuma rukuk dan sujud gili-gili. Okey. Tapi kalau anda kata musuh di arah lain, kiblat di sini, maka satu kumpulan solat dengan Nabi satu rakaat, satu kumpulan lagi menghadap musuh. Kemudian bila habis, kan solat Nabi SAW akan tunggu kumpulan ni habiskan satu rakaat sendiri, kemudian tukar. Dua orang menghadap musuh dan ni pula solat bersama Nabi satu rakaat, kemudian habiskan sendiri dan bagi salam bersama Nabi SAW. Itu contoh yang kena faham. Tapi yang ini ayat ni 239 ni adalah solat khauf ketika dalam keadaan pertempuran berlaku. Memang boleh solat ketika itu dalam keadaan berdiri. Sujud pun hanya tunduk-tunduk kepala saja. Kalau sujud betul, pancung di musuh pun. Ya, pasal dia Allahu Akbar, subhanallah hamidah, Allahu Akbar, dia akan angguk-angguk kepala je untuk menjadikan cara solat. Kadang-kadang benda ni macam ni kes orang yang tak belajar akan kata apa hal ni? Tapi ini adalah apa yang diterangkan oleh para sahabat tentang cara solat ketika peperangan, pertempuran berlaku. Dia takkan tinggalkan solat. Solat akan dibuat. Cuma cara solat tadi akan berubah berdasarkan kepada keadaan tadi. Macam tadi macam kes berkubu lain. Tapi bahkan rakaat pun 2 rakaat je. Solat tu hanya 2 rakaat sahaja.
Tak kasar. 2 rakaat sahaja. Bukan jamak pun. 2 rakaat sahaja. Faham tak? Jadi tajuk solat ni kan, dia 2 rakaat sahaja. Jadi benda ni akan perbezaan berlaku bila ada sebab. Lepas tu kalau orang tu belajar macam ni kan, bila ada ada perkara-perkara bencana ke, ketika banjir ke, ketika sekian ke, kita akan adalah cara solat yang berbeza. Nampak air dia naik, awak nak tunggu, awak nak solat ke tak solat? Kena tak solat lagi ni? Kena solat tak? Kena. Bicara tadi bertukar lah. Dan kena persiapan beza. Macam gempa bumi. Kan kes gempa bumi tu kan, yang ada orang tu dia pegang kan, goyang, dia masih lagi solat. Sebenarnya dia boleh je keluar daripada masjid atau surau tu, pergi kat luar dan makmum baris belakang dia balik, sambung solat. Tak perlu tinggal dalam tu. Pasal ni kita ada solat ketika ketakutan, pergerakan dan sebagainya. Macam kes ketika mana Umar ditikam lah. Umar ditikam oleh seorang lelaki, Abu Luluh Al-Majusi. Ditikam perut Umar, terburai perut Umar. Jatuh, Umar jatuh, tumbang. Tapi selepas tu para sahabat kejar orang tu dalam keadaan solat. Tak batal solat Sebab Abdurrahman bin Auf jadi imam lepas tu. Tak ada pula, okey, batal bang. Tak. Tak ada. Tak ada seorang pun tahu. Bahkan siapa belakang semua tak tahu apa. Pasal zaman tu gelap, yang belakang tunggu-tunggu, Umar dah takbir Allahu Akbar, tiba senyap. Tunggu-tunggu tak dengar apa. Diorang tak batalkan solat Dan dia terus subhanallah, subhanallah kan. Apa hal ni, tak baca-baca apa. Padahal kat depan tengah golek dengan mula lari apa yang kejar dengan orang yang tikam Umar. Jadi Abdurrahman bin Auf sendiri dia ambil kain. Ni kain selempang kena ada. Tuan-tuan tak ada kain selempang ni, salah. Dia ambil, dia buat macam jala. Campak dekat atas Abu Luluh Al-Majusi, serkup dia. Kawan tu rasa macam tak boleh lari, dia pun tikam diri sendiri. Dia bunuh diri. Tapi orang ketepikan. Tapi tak ada makluman pun dibuat. Siapa-siapa ada bersama ketika itu tak bercakap seorang pun. Diorang teruskan solat. Abdurrahman bin Auf take over jadi imam. Tiba-tiba orang dengar Abdurrahman bin Auf dah terus baca Fatihah habis sampai solat. Sampai solat habis. Lepas habis solat baru orang tahu apa jadi pada Umar. Ini kena faham, solat ketika khauf lain. Orang kadang tak faham bab ni, dia akan kata macam, sunnah apa ni? Kan gerak-gerak Tok Guru kita kata 3 langkah berturut-turut batal solat. Ni apa hal ni? Tak ulang balik kan. Satu tajuk dia adalah, takkanlah Tok Guru awak lagi pandai bagi para sahabat. Para sahabat tak reti fiqah, Tok Guru awak pandai fiqah. Ni kena fikir balik. Pasal masalah ni benda ni yang kita cakap kasar, tapi tak cakap macam tak faham. Kau cakap lembut kan, tak faham-faham. Kita bagi satu keputusan. Kalau para sahabat Nabi bukan panduan awak untuk fiqah, awak nak pandu siapa? Pergerakan pergerakan dalam solat, betul lah macam kita itu. Kalau tak perlu maka tak boleh buat. Tapi kalau pergerakan yang perlu, buatlah. Apa masalah dia? Dibenarkan. Bukannya tak dibenarkan. Benda? Handphone bunyi tu, ambil lah handphone tu, turun, tunduk, ambil. Jadi kisah ni pernah berlaku dekat Yaman. Imam Asy-Syaukani rahimahullah, serban dia jatuh. Serban dia jatuh. Lalu dia ambil serban dia lilit balik atas kepala dia. Tengah solat tu, dia lilit balik. Lepas tu, orang bising lepas solat. Apa ni? Lepas tu dia cakap satu kalimah. Dia kata, hamlul imamah, memikul serban, akhaffu min hamlil umamah. Lebih ringan banding pikul Umamah. Umamah binti Abil As, cucu Nabi. Yang Nabi dokong ketika tengah solat. Jadi Ibn Syaukani kata apa? Angkat serban ni lagi ringan daripada angkat cucu Nabi. Faham tak? Kalau Nabi boleh angkat cucu dia, turun cucu dia, boleh. Kenapa aku angkat serban salah? Lelit lah. Angkat baby je ni, pernah solat pakai baby, bukan baby. Letak baby tu, rukuk tu, angkat balik. Memanglah. Pikul baby lagi berat. Jadi pasal kaedah dia tadi, apa pergerakan boleh tak boleh. Tu kena faham. Kalau kesibukan kita macam kes handphone tadi kan bunyi, ambil turunlah. Matikanlah, masalah dia. Pasal benda perlu, ganggu orang ramai.
Dan ini kita kata dari segi asasnya inilah kena-kena sikit. Cuma kalau banyak sangat pergerakan dia tadi terlampau banyak sangat, dan masalah timbul lah. Macam tadi waktu kita solat dekat berjemaah tadi, mikrofon tu jadi bunyi salah. So bahagian media terpaksa batalkan solat, pergi kat depan betulkan balik. Saya duduk depan, saya hampir-hampir nak offkan speaker sebab plug tu depan saya. Saya hampir-hampir saya nak tekan, tapi saya nampak kelibat dia pergi ke depan, saya biarkan. Nak ceritakan memang kita takkan gitu. Awak baca apa? Okay, tak dengar Al-Fatihah pun tak tahu bunyi. Itu masalah. Jadi kena faham apa kemestian atau keperluan yang mesti dibuat ketika solat tadi. Okey, baik. So, jadi faham solat khauf? Jazakallah khair. Ini 3 dah ni. Okey. Sebelah tengah. Ya, so habis awal dia, baik. Okay, jadi faham So jadi solat khauf ada 3 bentuk Bentuk yang 2 bentuk ketika mana berkubu, 1 bentuk ketika mana kita dalam keadaan pertempuran. Yang ketiga berkubu tadi ada 2 cara. Satu yang musuh berada di arah kiblat, so imam belakang dia 2 saf, solat bersama, cuma ketika rukuk dan sujud dia akan berbeza. Yang belakang dulu, yang belakang kemudian. Yang depan dulu sujud rukuk, yang belakang tunggu. Bila yang depan bangun lurus, baru yang belakang duduk rukuk. Kemudian bila yang disujud, yang ni tegak tunggu. Lepas tu bila yang ni bangun, barulah yang ni sujud. So nampak depan kan. Okey, kemudian di situlah sampailah sekali. Itu kalau musuh berada di arah kiblat. Tapi yang macam hadis sahal tadi adalah musuh bukan arah kiblat. Maksud kita kiblat sini, musuh ke arah lain. So jadi satu kumpulan akan tunggu musuh, satu kumpulan solat bersama dengan imam. Dan cara dia, imam akan solat dengan kumpulan pertama tu 1 rakaat je. Dia akan solat kan, 1 rakaat, kemudian dia berdiri. Kemudian diorang akan sambung solat sendiri. Imam tunggu berdiri. Kemudian diorang habis solat, diorang keluar, kumpulan yang hadap musuh masuk. Yang ini ngadap musuh pula. So, diorang akan ikut dengan imam 1 rakaat. Kemudian imam duduk, diorang akan sambung solat lagi 1 rakaat sampai semua duduk, imam bagi salam. Ini solat khauf. Ketika mana? Ya, kalau kita camping ke, pergi mana? Tempat kau mana betul lah? Tak ingat. Katakanlah pergi ke pantai tu, katakanlah kat situ bimbang akan berlaku tsunami ke. Kan pergi nak berkelah. Lepas tu dengan cerita orang kata macam tsunami nak jadi. Tu nak solat tadi, kena solat lah. Lepas tu nak lari ke tidak? Tak boleh tempat nak lari. Tapi tempat solat kat sini, kat atas bukit tak boleh solat. Pasal cerun, tinggi. So macam mana nak solat? Solat bawah lah. Cuma arah tadilah. Boleh buatlah solat satu kumpulan, solat arah kiblat dengan imam. Lepas tu satu lagi ngadap ke pantai. Tengok pantai apa jadi. Kan? Lepas tu kemudian terbalik pula. Sebab nak bagi tahu suruh lari. Kalau dia kata dah datang dah, ombak dia lari lah. Tak ada, dia cilik, dia boleh tepuk je. Kalau dia kata dia tak nak batalkan solat, jangan bercakap. Kau bercakap je, batal solat. Di situ benda tak boleh, yang ijma' tentang masalah solat ni, tak boleh cakap. Cakap batal. Cakap je batal. Kata, oi, batal. Batal. Kita kat umi kan orang tu. Kadang pakcik kat kampung tak faham bab ni. Terutama imam lama nak baca kan. Dah suruh berhenti awal. Dia batuk berhenti awal. Serius. Pakcik-pakcik, saya bukan dengar cerita ni, dengar daripada geng-geng dekat belah Perlis pun ada. Imam-imam sunnah ni pergi kampung-kampung yang ada amalan bid'ah masih kuat. Diorang tak suka bila imam ni baca tak baca bismillah kuat ke, dia berkacau kat belakang. Ni tu. Saya pernah jumpa imam tu datang mengadu. Saya tak tahan. Lepas tu geng-geng apa dekat Islah, pertemuan Islah tu nasihatkan dia sabar, dia kata. Boleh sabar lagi, jangan. Aduh, kacau, kalau ada salam genggam tangan. Gitu.
Tu saya kata macam gila. Ya tak apa, kena dengan orang tak melawan tak apa. Kena orang melawan, gaduh kot. Pelik sikit. Lepas tu kadang-kadang bila diorang letak saya kat tempat-tempat tu, diorang tak kacau. Sebab orang luar. Diorang malu juga cerita sampai kat orang luar sebenarnya. Kat kampung-kampung tadi. Jadi kalau saya bercakap, diorang diam lah. Kalau orang tempatan bercakap, siap ada tengah ceramah ni kat luar. Oi, udahlah weh. Serius. Ni saya, diorang cerita, kalau diorang tipu saya, wallahualam. Ni imam-imam tempatan kena. Terutama imam muda. Allah tak tahu kenapa. Tapi kalau nak ingat, berikan isyarat dengan suara tadi batal. Sebab tu kadang dia kata, macam tadi kan, ini praktikal lah. Na'udzubillah tak nak jadi. Tapi kalau katakanlah, tengah-tengah merayau kat mana, betul lah? Tempat tu? Boracay. Boracay tu yang Parit Pin, yang dekat Sabah? Sampurna. Tengah-tengah Sampurna. Tengah-tengah solat. Tengah-tengah ni, nak solat ni. Lepas tu dengar berita, ada kata tsunami. So, cara solat tadi lah. Kalau bukan arah kiblat, dan kita akan yang bersama kiblat satu jemaah, satu lagi tunggulah tengok laut. Lepas tu imam akan solat kan tu, satu rakaat, lepas tu kemudian satu lagi akan datang kemudian. Kalau dalam flight sebenarnya, kalau ada ruang berdiri sepenuhnya, bukan hanya ketika takbir sahaja, bahkan menghadap kiblat pun sama. Sebenarnya bab berdiri dan duduk tu dia hybrid. Tu hybrid. Sebab solat berdiri, solat duduk. Solat berdiri. Maksud dia pada awal berdiri, lepas tu duduk sekian. Solat duduk is actually daripada awal duduk. Dia tak ada berdiri dan duduk. Siapa-siapa yang buat berdiri pun dan duduk, dia hybrid. Dia dalil dia satu je. Arahan Nabi kata apa? Tapi hadis ni lain. Hadis tajuk lain. Nabi kata, "Idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum." Bila aku perintah kamu buat satu perkara, lakukanlah ia sedaya upaya kamu. Okay, problem sekarang ni masalah orang yang solat duduk. Kan? Dia sebenarnya adakah dia kena berdiri baru duduk ataupun dia daripada asal duduk? Itu tajuk asal. Bukan masalah dia boleh ke tidak. Sebab kalau kita kata boleh berdiri, kena berdiri, dan Nabi SAW pernah langgar tajuk ni. Nabi pernah jatuh kuda dan Sahih Muslim. Nabi jatuh kuda. Dan Nabi melecet badan belah kanan. Soalan, orang melecet boleh berdiri tak? Melecet badan. Tapi Nabi solat duduk daripada mula. From the start. Ni faham betul. Maksudnya kalau orang tu solat duduk, daripada mula dia duduk. Memang dia boleh jalan. Saya tak kata masalah tak boleh jalan. Saya ingat macam apa bos kita orang tu, lepas bypass. Time solat berdiri lah kan. Dia boleh solat. Dia datang solat berjalan-jalan. Tapi ketika solat tu dia kena solat duduk. Dia duduk, dia solat bersila. Dia bersila. Dan solat duduk sebenarnya kalau ikut yang paling kuat, betul adalah bersila. Bukannya solat lipat kaki. Bukan iftirah tawarruk, bukan. So kalau duduk macam tu, awak perlu impit kaki awak berapa lama. Orang yang sakit kaki mana boleh kena impit duduk macam tu. Kepas. Dan betul dia solat duduk lah, dia kan Allahu Akbar, sami Allahu hamidah. Memang orang solat duduk tak perlu sujud. Sebenarnya. Bila orang tu kata awak kena sujud. Dia macam dah hybrid tau. Maksud hybrid tadi, dia dah gabungkan solat duduk dengan solat berdiri punya bahagian, ataupun solat berdiri dengan solat duduk dengan sujud cara biasa. Sedangkan orang solat duduk, dia boleh sujud dengan rendahkan badan saja, rukuk, sujud lebih rendah daripada rukuk. Tak perlu dia letakkan kat situ sebarang alas. Ni ada software pelik. Sekejap. Dia tak perlu pun. Sebab tu bila kata kena berdiri tu tak. Tapi kalau orang tu kata solat berdiri, ya, saya setuju. Kalau ada ruang berdiri, berdirilah. Walau dekat kapal terbang sekalipun. Dan ini saya tengok geng-geng Arab jaga. Orang Arab yang pakai seluar seteng biasa datang kan. Bini pakai niqab, dia pakai seluar seteng. Jalan dekat Sungai Wang. Diorang ni dalam flight, bab tu orang jaga. Dia sanggup pergi kat ruang antara pintu tu, kat pintu tu kan. Dia solat kat situ. Dia akan berdiri juga.
sedaya upaya itu betul. Mana berdiri betul-betul sepanjang solat tadi. Bila ada keizinan untuk berdiri dan solat berdiri. Adapun masalah yang berdiri duduk tadi tu, itu yang saya kata hybrid. Dia hybridkan di antara berdiri dengan duduk. Dan bila saya bagi contoh macam kes apa, ada kawan saya dulu, budak yang tak boleh bengkok lutut. Bengkok lutut. So sebenarnya cara terbaik untuk dia solat adalah atas kerusi ke, duduk macam tu terus. Lunjur kaki. Dia bengkok badan itu. Kalau tidak dia akan buat, kan saya pernah buat tunjukkan, dia berdiri, dia lompat, hop, sujud. Lepas tu hop ke depan. Lepas tu hop, sujud balik. Tak, memang kita sekolah waktu tu kan. Saya mungkin dah umur 16 tahun, 17 tahun ketika tu, saya tengok dia. Kesian budak ni. Bila saya pergi kat Yaman, dia kata kenapa tak lunjuk kaki je. Solat lunjuk kaki dah lah. Masa tak disuruh dia berdiri daripada awal, baru duduk. Even tu dia boleh berdiri, dia boleh berdiri. Tapi perbuatan tadi akan jadi effort yang banyak. Faham kan? Dia berdiri, lepas tu rukuk okey, boleh. Time sujud, dia tak boleh sujud, bengkok kaki tak boleh. So dia kena apa? Hup. Lompat macam diving, ni diving. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Dia pusing kaki dia gitu, macam gimnastik. So kalau untuk orang macam tu, yang sebaiknya adalah dia duduk macam kerusi ke, tinggi sikit kan, ataupun duduk lunjuk kaki, dia solat macam tu lah. Walaupun sebenarnya dia boleh berdiri. Adapun untuk suruh dia berdiri kemudian baru duduk, itu hybrid dipanggil. Pasal bukan tempatnya. Sebab Nabi sendiri SAW pernah jatuh kuda, badan melecet, bagi dia solat duduk daripada mula. Bukan berdiri dan duduk. Bukan bagi dia berdiri kemudian baru duduk. Even ketika mana Nabi SAW jadi imam, yang Abu Bakar solat sebelah Nabi, orang yang belakang solat Abu Bakar, ni berapa hari sebelum baginda wafat, baginda jadi imam buat kali terakhir, kalau tak silap. Nabi SAW duduk, Abu Bakar berdiri sebelah Nabi, orang yang berdiri belakang Abu Bakar. So Abu Bakar paling dekat dengan Nabi, dia nampak Nabi buat apa. So Nabi tak buat pergerakan yang sangat banyak sebab dia sakit. So dia solat duduk daripada awal. Tapi kita dengar fatwa-fatwa kata kalau boleh berdiri, upah berdiri. Upah orang untuk tegakkan badan, barulah biarkan duduk. Sampai macam tu sekali ada orang cakap. Tapi kita ada perbuatan Nabi yang tak menyusahkan macam tu pun. Nabi tak suruh berdiri pun. Tapi kalau Abu Talha kata macam orang tu ada tempat berdiri, dia berdiri, saya setuju, berdiri. Lebih bagus. Berdiri all the way solat tadi. Bukannya hanya takbir kemudian baru duduk. Itu dah jadi hybrid. Solat duduk daripada awal. Tak perlu kepada berdiri. Solat duduk daripada awal. Okay? Tak perlu berdiri. Kalau andai kata abang duduk dekat atas lantai, dilanggar di orang nanti. Dia macam ni. Okay. Boleh ke ni? Okay, dah ni. Kalau andai kata solat duduk. Kalau andai kata solat duduk, ni macam ni. Solat duduk. Dia macam ni daripada awal. Mana solat duduk? Okey, tengok. Kalau solat duduk sebenarnya yang Nabi buat adalah mutarabbi'an, bersila. Ni mutarabbi'an, duduk bersila. Dan ini duduk yang paling stabil. Awak akan payah nak tumbang. Payah tumbang kiri kanan. Dan kaki awak tak sakit sebenarnya. Tapi kalau ni kata awak solat macam ni, yang akan mudahkan awak sujud macam ni kan. Solat macam ni, awak dah duduk lama macam ni. Terutama orang yang masalah kaki sebenarnya, dia solat duduk sebab apa? Sebab kaki dia lah, lutut dia sakit dan sebagainya. Sebab tu dia solat duduk. Kau tahu suruh duduk macam ni, berapa lama dia duduk? Orang mengandung.
Macam mana saya duduk dia yang diselesa? Lunjuk lah. Kalau kata dia boleh lunjuk lah. Ha. Ya, betul. Dari mula. Saya ulang balik. Bila awak solat duduk di atas sebab awak ada masalah. Kalau tak ada masalah, ni kita bincang lain. Ada masalah? Dan kita start dari awal. Tak ada masalah pun mulai awal. Saya kata tadi, Nabi pernah melecet badan jatuh kuda. Nabi solat duduk dari awal. Nabi tak solat berdiri dan duduk. So kenapa timbul masalah berdiri duduk tadi? Punca dia sebab hadis tadi. Bila aku perintah kamu buat satu perkara, buatlah ia sedaya upaya kamu. Soalan sekarang, kita ada contoh Nabi. Kalau Nabi tunjukkan boleh buat daripada awal, dia akan kabut suruh berdiri. Kenapa? Sebab ada separuh tu kata boleh solat tu macam ni je. Tu yang rupa geng tarikat buat tu. Ada kan? Tengok yang geng tarikat buat kan? Kecil-kecil. Macam rupa-rupanya dia pasal dia kata tak boleh rukuk. Atau tak boleh sujud. So dia kata buat macam ni, rukuk dengan sujud tu, rukuk lebih rendah dari sujud, tapi sentiasa kat dalam diri. Mana pernah ada macam tu? Pernah ada ajaran Nabi ke solat tak ada duduk? Maksud dia orang tu, kata lain, ikut ajaran yang fatwa-fatwa yang datang ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah nampak? Mana wujud Islam macam tu? Dia duduk okey lah. Dah duduk siap-siap kan bersila. Duduklah bersila dia awal. Masalah dia. Allahu Akbar kan? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dia berendah dari tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sambung. Islam bukan surau susah. Dia kena berdiri hybrid tadi. Buat macam mana? Pasal berdiri tadi, pasal asal tajuk dia ada masalah ke tidak? Ada. Dan dia bermula lah. Pasal pergerakan tadi akan susah. Kalau rasa sakit kaki, dan daripada awal duduk. Sebab tu kalau orang tu duduk bersila di atas lantai, daripada mula solat, semua orang diam. Tapi kes kerusi ni tajuk sebenarnya. Dia kata zaman Nabi tak ada buat. Itu masalah dia. Sedangkan zaman Nabi dahulu, memang ada orang solat atas katil. Dia solat dalam keadaan duduk. Tapi dia pergi ambil bantal letak depan, Nabi campak. Maksud dia solat duduk. Dia nak sujud, dia letak benda dekat depan muka dia, Nabi campak. Dia buat lagi, Nabi campak. Lepas tu Nabi kata dengan dia, memadai untuk kau jadikan sujud lebih rendah dari rukuk. Nabi kata. So tak boleh letak benda-benda dekat depan kita. Dulu ada sekali dia nak buat jual kursi sujud. Kita orang dekat Yayasan Taklim tu keluar fatwa habis. Senyap tetap tak laku terus. Kami hantar hadis Nabi SAW larangan tentang sujud atas benda. Tak ada. Kalau ketika duduk tu kita macam tu je. Tak disuruh kita kena tak ada. No such thing. So movement sebenar dia bila awak duduk lah. Datang terus duduk. Datang duduk. Sebab kalau orang tu kata tak boleh, dia kata Nabi buat, apa tak boleh pula. Lepas tu orang tu ada sakit kan. Bila kalau sakit dia tadi, terutama orang yang ada arthritis, yang ni, kalau lutut ni, mana boleh berdiri lama? Awak suruh berdiri lama kan, kena imam baca panjang. Sakit. Awak tak kena, awak tak tahu. Siapa jatuh motor pernah seliuh lutut, awak tahu macam mana sakitnya kaki. Dan benda macam ni, masalah dia sakit. Awak tak sakit, awak cakap. Cuba awak sakit, bawa awak tahu macam mana dia tak boleh terjun. Dia ada yang kata duduk sujud atau duduk atas kursi, dia suruh terjun untuk sujud. Time muda macam kita ni boleh lah. Yang tua tak boleh buat. Kan? Time muda-muda boleh buat, betul. Kita ambil kursi. Kursi tak ni kursi ni goyang. Kursi putih. Dah dapat. Ya. Pasal dia kata nak kena sujud juga. Mesti ada tengok orang tu. Dia kata gini, okey. Diri, ini satu benda, dia langgar pertama soft. Bila dia letak kursi, dia tak duduk mana. Kalau dia di depan, dia keluar, dia soft.
Sama macam geng teori konspirasi kata, ini tak sunnah. Kan? Tak sunnah lah. Betul tak? Awak keluar soft, sunnah apa benda je. Bukan sunnah tak, bukan sekat tak rapat. Nabi kata, istau. Lurus kan. Ni tak lurus ni. Aci tak? Tak aci pula. Kan? Kalau berdiri pula sebaris dengan soft, kursi awak ganggu soft belakang. Tapi kalau duduk di awal, badan awak memang sama dengan jemaah. Habis cerita. Kita perlu jemaah punya badan. Dah lah, settle lah. Satu. Kedua, bila kes terjun tu kan, ada kata mesti terjun. Time muda-muda macam ni boleh lah kan? Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya muda saya boleh buat. So pakcik tu buat. Bukan macam tu. Dia nak bangun biasa pun Allah. Kita dah bangun diri kan. Pakcik dia tak berdiri lagi kan. Dia jadi imam. Ada tengok satu tempat tu. Dia jadi imam. Dia bangun. Untuk orang macam ni patutnya Allahu Akbar daripada tegak apa buat. Dia je makmum sebangun. Bangun tengok kan. Dia masih tak habis bangun lagi. Makmum dah tegak, dia tak tegak lagi. Salah. Ni kena jaga sikit. Banyak orang tak faham bab ni. So balik pada asal, kes yang macam Abu Talha sebut tadi kan. Bila adakah kita kena takbir berdiri dulu baru duduk. Saya ulang balik. Sandaran untuk orang yang kata fatwa tajuk tu, satu hadis je. Yang bukan duduk kat sini. Itu hadis yang general. Yang bermaksud, bila aku perintahkan kamu buat satu perkara, datangkanlah ia sedaya upaya kamu. So dia aplikasi kat sini. Kemudian saya jawab, saya kata, ada tak contoh Nabi buat macam tu? Takbir dan duduk. Mana ada takbir dan duduk, mana ada? Tak ada. Takbir dan duduk tak ada. Kalau soal duduk di awal. Memang awak ada penyakit kan, awak ada sakit. Ada sakit, soal di awal lah, ada sakit. Kalau tak ada sakit, janganlah buat. Tu je. Banyak orang gunakan alasan, dia kata pakcik-pakcik tu golf selamba je, pepak kan. Berjam-jam okey je. Datang masjid dia pakai kursi. Pakai kursi tajuk sebenar. Kalau yang kata kita datang duduk, semua senyap. Datang solat duduk kan, macam tadi bersila kan. Semua akan senyap. Kes ni je. Benda pemudahan zaman sekarang yang dilihat macam, yelah ada orang kadang-kadang malas pun, ni kita tak nafikan. Tapi dalam masa yang sama, kita tak tahu dia sakit apa. Yang patut kita ajar ke orang tu adalah masalah berlaku benarlah dalam keadaan anda dengan Allah Ta'ala. Anda boleh tipu orang, kata anda sakit, tapi Allah tak tahu anda sakit ke tidak. Betul tak? Itu sudut asal yang patut kita tahu. Tapi orang tu kita kena terima lah. Dia kata dia sakit, takkan dia kata awak tak sakit, awak bangun juga. Tak ada. Boleh? Boleh? Macam kat masjid pun pergilah. Oh tak boleh pula. Pasal dia ada keuzuran. Bimbang takut nanti kan bangun duduk terjatuh ni. Anak dan perut. Jadi untuk kebimbangan dia tadi valid. Macam juga orang yang ada pening kepala. Apa? Vertigo? Vertigo ke vertigo? Kan? Dia pening kepala. So valid. Awak suruh dia berdiri. Pindah kepala dia. Awak kena faham macam tu. Dia boleh solat, dia sedar. Tapi jangan buat pergerakan besar. Jadi dia boleh solat dalam keadaan duduk. Solat lah, masalah dia. Sekarang ni masalah dia, bila orang tak kata batal, dia kena datang dalil. Bab membatalkan solat, awak kena datang dalil. Batal. Sebab Nabi sini sebut, salli qa'iman. Solat kalau dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', kalau tak mampu, untuk maksud qa'iman tadi, macam solat biasa dia lah. Berdiri, kan? Rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, duduk balik, berdiri balik. Ini solat berdiri. Adapun solat duduk yang Nabi tunjukkan atas kenderaan, Nabi tunjukkan Nabi duduk daripada awal lah. Mana ada duduk separuh-separuh? Mana ada separuh duduk dan berdiri? Mana ada? Lepas tu Nabi kata solat kan berdiri. Kalau kau tak mampu, duduk. Kau tak mampu, kan apa baring kan, apa alajam sebelah, sebab kawan tu buasir. Orang buasir tak duduk macam ni. Dia tak ada bantal donat zaman tu kan. Jadi dia tak duduk macam ni. So solatlah miring. Itu asas dia yang kadang-kadang orang kita tak boleh pegang lagi. Sebab
Bila kita kata solat duduk tadi, Nabi memang solat duduk daripada awal. Even ketika Nabi solat, kan, Nabi duduk solat, Abu Bakar sebelah Nabi, orang belakang Abu Bakar. Okay, kenapa tak letak Abu Bakar belakang? Sebab pergerakan Nabi ketika itu sangat sedikit. Jadi orang ramai tak dengar suara Nabi, tak nampak pergerakan Nabi kalau duduk belakang. Tak nampak rukuk ke sujud. Sebab Nabi akan bergerak macam tu. Bergerak macam tu saja, sikit. So Abu Bakar yang nampak. So Abu Bakar buat apa yang Nabi buat. Cuma Nabi akan Allahu Akbar. Abu Bakar akan Allahu Akbar. Ya? Bila Nabi sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Nabi sujud Allahu Akbar. Nabi buat sujud macam ni je. Makmum belakang mana nampak? Tentu Abu Bakar sebelah Nabi nampak. Tu soalan yang tanya, Nabi ditegakkan dulu takbir ke baru duduk? Pasal kita dengarkan fatwa-fatwa datang sampai kes kalau kena upah orang untuk pegang untuk takbir pun upah. Ini panggil ekstrim, panggil ekstrim. Kita ada, kalau tak ada contoh Nabi, kita angkat tangan, follow. Tapi bila ada contoh Nabi, dia follow contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal dia macam tu. Pada kisah yang Nabi melecet badan tu, memang Nabi SAW mula-mula para sahabat berdiri, Nabi suruh duduk. Nabi suruh duduk, diorang pun duduk. Lepas diorang duduk, lepas solat Nabi kata, kamu telah buat bagus. Nabi terangkan, bila imam, macam abang sebut itulah, bila imam duduk kamu duduk. Okay. Tapi yang akhir hidup Nabi SAW, Nabi duduk, Abu Bakar berdiri, orang ramai berdiri orang Abu Bakar. Nabi jadi imam. So basically, yang terakhir adalah imam duduk, kamu tetap berdiri. Yang tu mula-mula, yang kes melecet badan tadi, pernah Nabi suruh. Ya, tapi sepatutnya dia kena faham yang terakhir. The last thing that the Prophet SAW said, English tak. Benda terakhir yang Nabi SAW buat adalah silap. Okay, silap. Okay. Yang terakhir yang Nabi SAW buat adalah kisah Abu Bakar tu. Nabi duduk, silap. Yang aja. Okay. Yang jadi dia tak tahu. Mana benda tu kalau jangan buat lagi. Mana after you know, don't do it anymore. Jangan buat lagi. Jangan buat lagi. Jangan buat lagi. Pasal benda ni dah kita tahu. Pasal Nabi ada mula-mula, Nabi ada yang terakhir. Ini tindakan mula-mula Nabi SAW. Nabi duduk, Nabi suruh para sahabat duduk. Lepas tu kemudian yang terakhir sebelum Nabi wafat, Nabi duduk, Abu Bakar berdiri, orang berdiri belakang Abu Bakar. So that's the last one yang Nabi SAW buat. Ya, kita ambil contoh terakhir. Bahkan dia beberapa hari sebelum Nabi wafat. Beberapa hari sebelum Nabi wafat. Dan sedangkan Nabi suruh duduk tu, itu adalah berjarak berapa lama lagi. Nabi sihat lagi ketika tu. Tapi saya ceritalah, melecet badan, boleh berdiri tapi Nabi duduk. Yang ada mungkin lain dari yang diorang bawa kat situ adalah hadis tentang Nabi SAW ketika baginda SAW solat sunat tengah malam baca panjang. So Nabi SAW lepas berdiri takbir, Nabi duduk. Nabi duduk. Kemudian bila nak rukuk, Nabi berdiri balik. Nak rukuk, Nabi berdiri balik untuk rukuk. I'tidal, sujud. Ketika baca, Nabi duduk balik. Ketika baca bacaan panjang, tak ada kursi Nabi duduk kat tanah. Duduk sambil baca. Nabi nak solat, nak rukuk, Nabi berdiri balik. Itu yang ada dalam solat sunat Nabi buat. Ya, Nabi pernah buat macam tu. Ada yang Nabi buat duduk terus daripada awal. Sudut asal dia, kita ada variety kat sini. Kalau ada variasi itu ada, tak bolehlah orang tu kata macam ikut ini je baru sah solat. Balik pada asal. Sebab Nabi punya arahan jelas. Solat keadaan berdiri. Kalau tak mampu kamu duduk. Kalau tak mampu kamu mengiring. Itu asas. Boleh. Dia separuh. Siapa yang tak ada penyakit, solat duduk, maka dia dapat separuh daripada apa pahala yang sepatutnya orang berdiri dapat. Kalau dia kata dia sakit, dia tak ada masalah. Dia sakit. Bila sakit, ada kesakitan, walaupun boleh berdiri lah. Pasal kita argument kita, Nabi ada sakit, Nabi terus duduk. Walaupun tak ada kaitan dengan lutut baginda SAW. Mungkinlah tak tahu jatuh kot seliuh ke. Tapi yang penting Nabi duduk from the start. Yep. Penat. Kalau penat, solat sunat boleh duduk. Kalau solat penat, solat sunat boleh duduk.
Pasal itu yang pernah difikirkan oleh Huzaifah ketika Nabi baca panjang, dia ingat nak duduk. Tapi tak duduk lah. Pasal pahala, kalau dalam solat sunat, kita pahala, itu tadi. Kalau sakit, tak boleh cakap apa lah. Kita kalau tengah berdiri, tiba rasa sakit. Kita duduk. Tak ada masalah. Rasa pening kan. Kita tengah berdiri, rasa macam bergoyang. Macam-macam, duduk. Tak batal solat. Tengah berdiri, kita rasa berpinah kepala, rasa nak tumbang, duduk siap-siap. Tak ada batal solat. Lagi ada sedar diri lah. Kalau duduk tak sedar diri kan, sampai ke London, ke Tokyo, batal lah. Dia kata anda tak ni sedar, dan solat anda masih sah. Faham So jadi basic, nak faham kan? Solat-solat yang kita bincang sampai nilai terakhir ni, dia adalah solat yang sama. Cuma dia ada perbezaan pelaksanaan bila ada kemudaratan berlaku pada orang tersebut. Itu sebab dia. Maka boleh. Kena ada wuduk. Sebab tak ada apa. Ini rakaat je. Untuk keadaan yang musuh bukan pada arah kiblat, kita mula-mula imam solat yang pertama. Ya. Lepas tu imam berdiri, pertama habiskan sendiri. Ya. Kemudian kedua masuk ke solat imam lah. Tu dengan imam. Imam dua je. Satu dengan jemaah pertama, dia stop. Kemudian yang keduanya habiskan sendiri. Yang pertama habiskan sendiri. Imam tunggu. Dia solat satu rakaat, dia berdiri, dia stop. Dia berhenti. Okey, kemudian yang pertama ni habiskan sendiri, keluar. So imam masih satu. Jemaah kedua masuk. Lalu dia solat dengan imam satu rakaat, imam duduk. Bila imam habiskan rakaat pertama tu kan, dah sampai tasyahud patutnya, Nabi duduk. Diorang bangun, sambung satu lagi. Jadi dua-dua lah. So Nabi solat bersama kumpulan pertama satu rakaat, Nabi solat kumpulan kedua satu rakaat. Tunggu. Ya, tunggu salam. Dah semua duduk, boleh bagi salam. Tak. Dia tak tunggu imam salam. Dia imam duduk tu, Allahu Akbar, diorang pun bangun. Sambung satu rakaat lagi. Imam tunggu, tak ada salam pertama. Imam tunggu je. Imam duduk diam je. Sampai diorang semua turun. Ini antara dalil bahawa imam dia attentif pada makmum. Bukan duduk macam aku khusyuk, aku tak nampak. Kan ada orang kan, aku tak nampak, aku fana kan. Tak adalah. Dia attentif tengok perasaan makmum dia dah turun, nampak semua turun kan, makulah dia bagi salam. Tu basic dia ada attentif pada keadaan tadi. Bukan tak sedar. Oh Akbar, tak sedar kan. Mabuk kan. Hu. Semua sekali macam tu. Dua juga. Semua dua je. Solat khauf lain. Ketakutan. Yep. Tak boleh. Kita kena subhanallah. Subhanallah aje. Tasbih. Kalau perempuan, tepuk. Bila perempuan, imam buat salah, tepuk. Imam pula kena sedar bila kepek. Jangan pula macam, apa saya ditepuk Dia faham, tepuk tu maksudnya awak tengah salah pergerakan, salah rukun. Baru kita tahu, ada silap. Tak boleh. Macam orang pergilah macam ada orang dia nampak kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Bis kan, bis kucing dalam bahasa Arab, bisun kucing. Selain kitun, bisun. Sehingga orang Arab Yaman cerita, dia kata ada kawan tu letak ikan kat depan. Kemudian kucing datang, tapi nak bagi tahu orang kucing datang macam mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Dia buat tak boleh lah, dia jadi isyarat. Hatta isyarat. Sebab tu bahkan para ulama sebut tentang masalah tinggikan suara untuk bagi tahu orang kita solat pun masalah juga. Nah ini ada kata makruh, ada kata batal. Sebab kita isyarat guna bacaan kita untuk orang. Sebab tak boleh buat macam tu. Jangan gunakan suara. Kan? Tunjuk tangan tak apa. Nabi buat. Macam datang orang tanya soalan, Nabi tunggu jap. Tunggu sebentar. Macam imam baru ni kan dekat Mekah, dekat mana? Imam tu
Sebab imam tu tengah baca Quran. Dia tersasul. Kemudian makmum belakang dah laju nak tegur imam. Imam bagi syarat, suruh. Dia tak ada. Dia bericau, dia terhancur. Imam tu buat macam tu. Dia tu buat macam tu kan. Pasal orang duk sibuk nak tegur dia. So makmum pun perasan, duk diam lah kejap. Imam tu tengah baca tu, dia dah melompat nak tegur. Dia kadang-kadang semangat bagus kan. Kat Malaysia ni imam salah tak siapa tegur. Kat sana kau jangan kan. Seorang kita tegur silap tu, satu soft tegur, bergema masjid bergema tu. Ada satu video tu, imam tu betul, makmum salah. Makmum tu tegur berkali-kali, imam tu baca betul, makmum tegur berkali-kali pun ada juga. Tapi nak ceritakan macam kes isyarat tangan tak apa. Isyarat tangan tak apa. Kan? Macam isyarat halang orang lintas depan kita. Kita tak isyarat tangan. Macam Nabi bila datang hamba kepada Ummu Salamah tanya Nabi tentang kenapa solat lepas asar. Nabi terus tunjuk tangan macam ni. Jazakumullah khair. Terima kasih bang. Abang kita attentif, suara serak dah. Okay. Ditahan. So basic dia yang kita faham sekarang ni, dalam percakapan tak boleh. Hatta gunakan Al-Quran kan. Irka'u ma'ar-raki'in kan. Tak boleh. Tak boleh. Hatta baca Quran macam tu salah. Pasal dalam Quran, dalam ajaran Nabi SAW, tasbih untuk lelaki, tasbih untuk perempuan. Perempuan jangan subhanallah. Dia perempuan tepuk. So that imam dengar, dia tahu dia tengah silap. Tu kadang-kadang kan imam silap, tapi tak confirm dia silap ke tidak. Ni cerita ini Malaysia punya version mudah. Asal imam tak ikut kita mufarakah. Imam tak ikut kita mufarakah buat sendiri. Tapi yang sebenarnya ikut sunnah, awak ikut imam sampai habis. Sebut pada dia kesalahan lepas solat. Dah tegur tapi tak perasan. Lepas solat baru cakap dengan dia. Dan dia pula kalau katakan dia tertinggal benda dan sebagainya, lepas solat tadi dia boleh je tambah satu rakaat lagi dan awak ikut sama. Itu yang berlaku daripada para sahabat. Cuma kita ada idea sekarang ni, satu pendapat yang kata kalau kita rasa cukup, imam tak cukup, kita rasa cukup. Kita rasa tak cukup. Imam ingat dia cukup. Kita tegur imam. Imam berdiri juga, sekian kan, tak turun, maka kita terus mufarakah. Ini masyarakat kita punya ajaran. Sedangkan sepatutnya kita follow sampai habis, cepuk pada imam. Kalau anda kata imam terlebih rakaat sekalipun, dia cuma perlu sujud sahwi saja. Kerana Nabi SAW pernah sekali dengan para sahabat, Nabi solat 5 rakaat. Lepas tu Nabi masuk rumah. Lepas tu para sahabat duk simbang. 5 rakaat tadi. Semua masa dia orang ada idea. Cuma bila Nabi keluar, Nabi kata, kenapa ni? Dia kata, ya Rasulullah, engkau solat 5 rakaat. Nabi pergi terus ke depan, Nabi sujud. Terus 2 kali Nabi bagi salam. Itu sebenarnya cara kita patutnya dengan imam. Sebenarnya tajuk mufarakah tak perlu pun sebenarnya. Cuma kadang-kadang adalah juga kadang imam ni pun bila dia was-was, pasal kadang-kadang mungkin makmum tadi rasa tak cukup, dia pun was-was. Lepas tu Nabi lepas solat, Nabi tanya, betul ke dia yang cakap? Kan bila Zulaidan tegur, solat dipendekkan ke kau lupa? Nabi buat apa? Betul ke apa Zulaidan cakap? Sebab mungkin dia pun tak sedar. So Nabi tanya dengan yang lain, bila yang lain kata ya, baru Nabi tambah. Dia confirmation tu kena ada. Cuma adalah je kes yang Abang Ipar saya cerita, tak tempat dekat rumah dia. Imam meninggal lah. Anak saudara dia pun cerita. Kisah dia, diorang solat Qiyam Ramadan dekat situ, kat surau tu. Dia solat kan. Lepas tu, 2, imam tu bangun untuk rakaat ketiga. Okey. Lepas tu bila bangun kan, imam tu bangun ketiga, yang diorang ni subhanallah kan, ketiga patutnya 2 dah, masuk 3 tak ikut lah. Ini yang tajuk dia. Okey. Kalau semua makmum dah confirm, diorang tunggu je lah imam sampai turun balik, tak ada masalah. Tak perlu mufarakah pun, tunggu imam tu turun kan. Jadi kalau anda kata yang pentingnya, dia tak ada perpisahan pun dengan imam tadi. Sebenarnya tak perlu dia tu tak ada masalah. Pasal dia imam tu yakin dia betul lagi. Awak yakin sekian-sekian
Boleh sembang lepas solat sebenarnya. Dia buat 4 rakaat ke? Kalau dia datang kat Al-Khadim memang 4 rakaat sekaligus. Dia macam kita tak sure dia buat ni betul dia buat kan ataupun dia macam aku dah naik alang-alang aku buat. Itu kena betul juga. Kena tanya lepas solat. Alang-alang aku dah salah aku buat kan. Itu masalah juga. Tapi sebenarnya di sini tajuk asal dia yang timbul, para ulama kata kalau kita ikut imam, kita akan batal kerana kita tambah lebih daripada rakaat sepatutnya. Okey. Tapi cerita dia, para sahabat tadi yang solat dengan Nabi sampai 5 rakaat, diorang tak yakin Nabi betul. So diorang ikut Nabi sampai 5. Diorang batal tak? Tak pun, diorang tak batal. So batal pula. Diorang macam kan? Tu. Nabi solat 5. Sebab mungkin rasa dia sengaja kot. Pasal memang ada tempat-tempat macam awak datang Al-Khadim, kita buat 4-4-3. Itu tak tahulah. Imam muda tua. Imam tua lain sikit. Tua degil. Jadi kes tempat Abu Ipah dia tu, dia bangun ketiga, orang tasbih subhanallah subhanallah kan. Lama kan dia diam. Dia pusing. Ikut je lah. Ikut je lah. Yang makmum di belakang kan, makmum ni tahan gelak. Dan imam duduk gitu kan, dia macam gegar badan, nahan ketawa. Imam duduk macam tu. Batal lah. Puan cakap batal lah. Tu mufarakah lah. Kalau imam cakap kau mufarakah lah, tak apa. Dia kata itu, dia toleh belakang kata ikut je lah, tu masalah lah. Tak ada, tak batal. Cuma yang kes yang masalah dia, adakah kita perlu ikut atau tidak, tajuk dia. Itu dia sini. Kalau dia kata kita tak pasti, kita tak confirm, kita follow je. Kalau kita memang confirm dan semua jemaah ni confirm. Dan ada sekali tu dekat kat Bank Islam, imam tu, dia sujud sekali je. Lepas tu kata lama imam ni bangun dia sujud ni kan, ini aku rasa bersalam ni kan. Sekali kan dia bagi salam, kita subhanallah. Dia pun sujud lagi. Dia bangun balik atau dia kena dua sujud 2 kali. Lepas tu dia faham. Dia pun sebenarnya was-was juga, tapi tanpa teguran tu dia pun tak tahu dia betul salah. Dia was-was. Kita pun was-was juga, tapi bila tegur tu bukan saya seorang, ada beberapa jemaah lagi tegur, dan fahamlah dia tahu dia silap. Tu kadang pada sini macam kadang-kadang kita tak tahu, kita mungkin melalau kepala kita juga. Kita pun rasa macam tak betul. Betul nak tegur pun macam, ni betul ke tidak ni kan? Kalau kita confirm tak apa. Alhamdulillah imam pula, pada kes teguran tadi, yang dia belajar, patutnya kalau dia kata masuk ni rakaat ke-5, maka dia duduk balik lah. Itu sepatutnya. Tapi kalau dia kata bab-bab lain, dia bergerak dan sebagainya, kita macam kes salah Fatihah tu kan, tak yang mufarakah. Lepas solat bagi tahu dia, Pak Imam tadi rakaat kedua Fatihah tak cukup. Macam jadi kes puncak alam tu kan, kali tu. Dan imam cuma tambah 1 rakaat dan sujud sahwi. Settle masalah. Ini dah seminggu bercerita baru bagi tahu. Keluar pula dekat Facebook kan, tunjuk video memang Quran baca tak cukup. Habislah jahanam lah solat tu. Semua siapa yang solat semua kena ulang balik. Actually kalau hari tu memang dia bagi tahu, semua boleh buat balik. Tambah 1 rakaat je. Tak, yang lama tak boleh. Yang hari tu. Kalau dah 3-4 hari, tak kena ulang balik lah. Ni dah seminggu. Baru cerita keluar, mufti bercakap, semua bercakap lepas tu. Tapi kalau ketika mula-mula jadi tu, makmum pergi kat imam, tadi Pak Imam baca, tadi tak kena. Dan imam terus sambung 1 rakaat. Sujud sahwi, settle masalah. Lepas tu kita bincang itu bab siapa jadi imam. Kena belajar jadi imam. Bukan nak jadi imam suka-suka hati je. Jadi imam kita tahu jadi imam, ada rukun, ada syarat-syarat dia, dan kita kena tahu cara makmum tegur kita, dan kalau kita silap nak buat macam mana. Okey? Baik. Pasal duduk bawah. Okey. Okey, alhamdulillah. Jadi kita habis kat sini.
InsyaAllah nanti kalau 2 minggu lagi kita akan bincang Solatul Aidain. Kena lah kot dengan apa nak dekat raya kan. Solat hari raya. Solat pukul sikit lagi tinggal. Habis. Okey, baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin sallam alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.